Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Terima kasih Saudara Syafiq. Para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama bersua lagi dalam rancangan Nur Qalbi, berbicara mengenai kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali yang diterjemah oleh Yang Mulia Haji Engku Ali Engku Endut, dan kita telah berhenti di muka surat 12. Dalam pengajian kita yang lepas, kita telah menyentuh mengenai halangan yang pertama yang menghalang orang yang memilih jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahli ibadat, ialah halangan ilmu. Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita, sebagaimana yang telah kita nyatakan dalam halaqah yang lepas, bahawa ilmu adalah merupakan teras kepada seseorang sebelum ia melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita yang lebih awal lagi bahawa keperluan kepada seseorang Islam yang mukmin yang memilih jalan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertamanya hendaklah memahami dan meyakini konsep akidah Islam secara jelas, meyakini kewujudan pencipta, meyakini kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia telah mendapat keyakinan di dalam ilmu akidah bahawa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang wujud, yang mentadbir dan mengurus alam semesta ini, yang sentiasa memberikan rezeki dan limpahan rahmatnya kepada kita, dan kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengenalinya dan mengetahui suruhan larangannya. Jadi di dalam kenyataan yang ringkas yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di muka surat yang ke-11 yang lepas, yang mana beliau menyebut, maka seseorang itu mendapati tiada jalan kelepasan selain daripada berfikir dengan akalnya untuk memperolehi dalil-dalil dan mengambil dalil-dalil tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala, dan dia berfikir mencari dalil-dalil yang lain, sama ada dalil akli ataupun naqli, untuk menghasilkan ilmu yang yakin. Yang dimaksudkan dengan ilmu yang yakin di sini adalah ilmu yang berasaskan kepada bukti dan juga dalil-dalil, supaya ia dapat mengerti dan mengetahui perkara yang gaib, dan juga untuk mengetahui bahawa dia mempunyai Tuhan yang telah mempertanggungjawabkan atas dirinya dengan kewajipan-kewajipan syarak dan memerintahkannya supaya melakukan taat serta melarangnya daripada melakukan dosa dan maksiat. Muslimin, para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara perkara asas yang perlu kita tahu sebagai seorang Muslim, sebagaimana yang disentuh oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Alih dalam rancangan Tafaqquh Fiddin, bahawa asas kepada kita untuk menjadi seorang Islam yang bertakwa ini, yang pertama perlu meyakini kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan memahami akidah Islam yang paling kurangnya ialah meyakini kewujudan Allah dan merasai kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala serta kesempurnaannya. Kemudian memahami perkara-perkara yang wajib dan asas adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum syarak yang membolehkan kita melakukan ibadat. Selepas kita memahami ilmu yang berkaitan dengan hukum syarak, sama ada yang berkaitan dengan akidah maupun syariat, maka seseorang abid itu akan berhadapan dengan satu halangan yang lain, yang ia merasai bahawa dirinya
yang kerdil, banyak bergelumban dengan dosa dan juga maksiat. Maka dengan itu ia mencari dan memilih jalan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai asas untuk menjadi seorang yang melakukan ibadat kepada Allah. Kerana tidak mungkin dalam seorang Muslim dan mukmin dalam masa yang sama ia menjadi ahli ibadat serta ia juga melakukan dosa dan juga maksiat. Kerana orang yang bergelumbang dengan dosa dan maksiat akan jauh daripada melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selepas seseorang itu memahami hakikat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memahami tuntutan-tuntutan syariat yang berupa ilmu akidah dan juga ilmu yang berkaitan dengan syariat, maka ia hendaklah bersungguh-sungguh menuntut ilmu tersebut. Selepas ia memahami dan mengerti, maka dituntut kepadanya untuk beramal dengan apa yang telah diketahui. Namun dalam situasi tersebut, seorang abid itu akan merasakan dirinya ini bergelumbang dengan dosa dan maksiat. Maka kata Imam Al-Ghazali di muka surat 12, maka tak kala sempurna ilmu dan ma'rifahnya tentang perkara-perkara fardu, iaitu fardu yang berkaitan dengan akidah dan fardu ain yang berkaitan dengan perkara-perkara syariat seperti sembahyang, puasa dan perkara-perkara yang membolehkannya melakukan ibadat yang berkaitan dengan taharah dan sebagainya. Lantas dia bangun untuk melaksana dan mengerjakan ibadat kepada Allah. Kerana kita tahu para pendengar sekalian, mana mungkin kita akan bangkit melakukan ibadat dalam keadaan kita tidak sedar tentang makna kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin kita akan bangkit gigih untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita lalai dengan tanggungjawab dan kewajipan kita dan jahil tentang hukum hakam yang berkaitan dengan kefarduan melaksanakan sesuatu ibadat tersebut. Maka kata Imam Al-Ghazali, tetapi sebelum sempat dia mengerjakan ibadat itu, dia terfikir pula lintasan di dalam hatinya. Seolah-olah Imam Al-Ghazali di sini menyusun kepada kita tahap-tahap dan martabat yang akan dilalui dalam proses pemikiran manusia, yang bermula daripada kewajipan untuk memahami dan meyakini kewujudan Allah dan mengenal diri yang kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Bila dah kita tahap akidahnya kita dah faham antara kita sebagai hamba dan Tuhan, maka kita akan berpindah pula kepada tuntutan mengenai hukum hakam yang berkaitan dengan tuntutan agama dan larangannya yang berupa syariat yang perlu kita tahu. Namun selepas mengetahui, kita dapati ada juga halangan yang kedua, iaitu kita merasai yang kita ini bergelumbang dengan dosa. Maka kata Imam Al-Ghazali, maka tiba-tiba dia mendapati dirinya adalah tuan mempunyai jenayah dan dosa-dosa yang banyak. Memang inilah hal kebanyakan manusia yang tidak terlepas daripada dosa dan noda ini. Daripada salah dan silap, sama ada dengan sesama manusia ataupun juga keterlanjuran antara kita dengan Tuhan yang Maha Pencipta. Jadi dalam keadaan demikian, dia lantas berkata kepada dirinya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, bagaimana aku boleh menumpukan kepada ibadat, sedangkan aku orang yang mengekalkan diri di atas melakukan dosa dan maksiat, bahkan seorang yang berlumuran dengan noda dosa maksiat. Oleh itu, sebelum aku mengerjakan ibadat kepada Allah, wajiblah atas diriku bertaubat terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia akan mengampuni dosa-dosaku, dan dengan taubat itu Allah akan menyelamatkan diriku daripada menjadi mangsa tawanan maksiat, dan dia juga akan membersihkan diriku
daripada kotoran-kotoran dosa. Setelah itu barulah aku layak berkhidmat dan duduk di atas hamparan kurbah yang mendekatkan diriku ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya setelah kita bertaubat, barulah kita akan merasai yang kita ini layak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu mulalah dia bertaubat dengan melaksanakan segala hak dan syaratnya sehingga dia selesai merentasi akabah taubat tersebut. Ini adalah pendahuluan daripada Imam Al-Ghazali berkaitan dengan taubat, yang mana penjelasan secara detail akan dihuraikan secara terperinci di dalam bahagian yang akan datang berkaitan dengan akabah ataupun halangan-halangan serta sekatan-sekatan yang akan dilalui oleh seseorang yang akan menjadi ahli ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah, berkaitan dengan ini, Imam As-Sawi menyebut dalam kitab aqidahnya, kata dia, min ahkami maqam man ahkama maqama taubatihi hafizahullahu ta'ala min sairi syawa'ib fil a'mal. Untuk menjelaskan hakikat betapa taubat ini adalah sangat penting di dalam usaha membersihkan diri ini, Imam As-Sawi dalam kitab Kharidah Al-Bahiyah menyebut, sesiapa yang mengelokkan makam taubatnya, iaitu orang yang memelihara dan menjaga taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik, penyesalan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memeliharanya daripada amalan-amalan yang keji dan juga tidak baik. Di sini memberi peringatan kepada kita, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa seseorang yang melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita faham sebagai taubat nasuha, maka itu akan menjadi syarat ataupun sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memeliharanya daripada melakukan dosa-dosa dan perkara-perkara yang keji yang lain. Walaupun nafsu kita akan sentiasa gairah untuk melakukan dosa, namun bagi mereka yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada melakukan perkara-perkara yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Al-Ghazali, tak kala telah berhasil baginya taubat yang sebenar-benarnya, setelah seseorang abid itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selesailah ia daripada merentasi akabah itu, maka dia merasa rindu pula kepada ibadat. Setelah ia beribadat kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, maka dia akan merasai satu tahap kemanisan, satu tahap keinginan untuk melakukan ibadat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh, supaya dia dapat memulakan kerja-kerja ibadat itu. Kemudian sebelum ibadat itu dilaksanakan olehnya, dia masih berfikir lagi. Tiba-tiba dia dapatinya di sekeliling dirinya ada penghalang-penghalang yang melingkunginya. Setiap penghalang itu merupakan sejenis halangan besar yang akan menghalang daripada matlamat ibadat yang ditujunya. Kemudian dia terus meneliti terhadap penghalang-penghalang itu. Maka tiba-tiba dia mendapati ada 4 penghalang yang besar yang akan menghalang dia daripada melakukan ibadat dan ketaatan kepada Allah. Yang pertama yang akan menghalang manusia daripada melakukan ketaatan ialah kesibukan kita di dalam kehidupan dunia. Begitu juga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, syaitan dan juga hawa nafsu. Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin ini akan menjelaskan halangan-halangan yang akan dilalui oleh manusia, yang terdiri daripada 4 halangan besar ini, iaitu makhluk
syaitan, nafsu dan juga dunia, di samping halangan taubat dan juga halangan ilmu, sebagaimana yang akan diperincikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam keseluruhan kitab Minhajul Abidin yang akan datang. Para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah, dunia akan menjadi penghalang kepada kita, kerana kesibukan dunia itu akan memotong jalan bagi seseorang untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takasur, Alhaakumut Takasur, yang melalaikan kamu daripada mengerti Allah dan memperbanyakkan ibadat kepada Allah adalah kesibukan kita dalam usaha untuk mengejar dan mencari, mengumpul harta benda dan mencari keseronokan dunia yang sementara. Begitu juga makhluk manusia ini akan menjadi penghalang kepada seseorang untuk beribadat kepada Allah, kerana makhluk-makhluk ini akan menyibukkannya daripada beribadat kepada Allah. Sementara syaitan akan menjadi penghalang kepada manusia untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana syaitan akan sentiasa menyuruh manusia untuk melakukan maksiat dan dosa kepada Allah. Manakala yang keempat, yang menjadi penghalang kepada ibadat ialah nafsu yang terdapat di dalam diri manusia, kerana nafsu manusia akan sentiasa mengajak manusia untuk rehat dan untuk mencari kesenangan dan keseronokan. Semua ini, jika kita teliti pembahagian yang telah dibuat oleh Imam Al-Ghazali ini, cukup jelas dan nyata, boleh menjadi penghalang kepada seseorang di dalam mencapai kecemerlangan dalam beribadat kepada Allah, bahkan juga dalam mencapai kecemerlangan di dalam kehidupan dunia yang sementara. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh itu dalam usaha beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala ini, tidaklah sama sekali menjadikan kita hanya semata-mata memilih untuk menuju ke akhirat tanpa kita mengurus urusan dunia. Namun, sebagaimana yang kita tahu, bahawa dunia yang tidak diurus dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diurus dengan kepatuhan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diurus dengan keikhlasan dalam beribadat, keikhlasan dalam melakukan segala amalan dalam kehidupan dunia ini kepada Allah, sudah tentu akan membawa kepada kemudaratan dan kesengsaraan dalam kehidupan manusia yang sementara ini. Jadi Imam Ghazali meneruskan lagi menyatakan bahawa tidaklah mustahil sekarang dia berhajat untuk menolak dan menyingkirkan penghalang-penghalang ini daripada dirinya, jika tidak dia bertindak menghapuskan penghalang-penghalang itu, iaitu jika dia tidak berusaha menyelesai ataupun menghapuskan sekatan-sekatan tersebut, iaitu 4 sekatan atau penghalangan utama untuk seseorang itu boleh beribadat kepada Allah dengan sempurna, iaitu halangan dunia, halangan makhluk, halangan syaitan dan juga halangan hawa nafsu, maka sudah pasti akan mendatangkan kemudaratan pada dirinya, dan nescaya maksud ibadahnya tidak akan tercapai untuk mendapat hasil yang diidam-idamkan. Maka kata Imam Al-Ghazali secara ringkasnya bahawa terdapat halangan-halangan yang disebut dan dinyatakan sebentar tadi, maka dia perlu merentasinya dengan 4 perkara. Yang pertama, untuk mengatasi masalah sekatan yang pertama, iaitu sekatan kecintaan kepada dunia, maka menjadi kewajipan kepada seseorang yang ingin beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala menghilangkan daripada dirinya atau mengosongkan hatinya daripada perasaan tamak dan halabah dan cintakan dunia, ataupun dengan bahasa Arabnya at-tajarrud anid dunia. Yang kedua, mengasingkan dirinya daripada makhluk manusia, sama ada manusia yang soleh, sama ada manusia yang taleh,
iaitu manusia yang banyak melakukan dosa dan maksiat yang boleh mengancam, merosak atau mengacau urusan ibadahnya, malahan keselamatan agamanya. Sementara yang ketiga, manusia juga perlu mengawasi dirinya daripada godaan-godaan syaitan dengan memerangi syaitan, sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam halangan yang akan datang, iaitu syaitan ini perlu diperangi dengan memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara halangan yang keempat ialah halangan hawa nafsu, dan untuk merawati halangan hawa nafsu ini, maka seseorang abid itu perlu menewaskan godaan-godaan nafsu ini dengan melatih dan mentarbiah nafsunya supaya sentiasa tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah sekalian, adapun masalah menewaskan nafsu itu adalah yang paling sukar dari 4 halangan utama ini, kerana ia tidak boleh mengikis, membuangnya sama sekali daripada dirinya, dan dia juga tidak boleh menundukkannya sekaligus. Begitu juga dia tidak mampu menghalang nafsunya, sebagaimana dia mengalahkan syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau syaitan akan dapat dikalahkan dengan memperbanyakkan zikir dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun nafsu yang sentiasa berada di dalam diri kita, ia amat sukar untuk diatasi dan amat sukar untuk dirawat di dalam diri sendiri. Imam Al-Ghazali menimbulkan persoalan, kenapa keadaan ini menjadi sedemikian? Jawabnya, kerana nafsu itu merupakan kenderaan dan alat penting yang sudah disediakan oleh Allah kepada manusia untuk menjadikannya satu kuasa pendorong bagi melakukan sesuatu pekerjaan. Namun begitu, nafsu tidak boleh diharap akan mempersetujui dengan apa yang dituju oleh seseorang hamba dalam menumpukan tenaganya kepada ibadat. Kerana memang tabiat semula jadi nafsu itu menentang kebaikan, dan sebaliknya nafsu itu gemar untuk keburukan, suka berfoya-foya dan menuntut runtunan nafsu dan keinginannya yang ganas itu. Inilah yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, Innan nafsa la ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu sentiasa menyuruh dan menyuruh kepada melakukan perkara-perkara yang buruk dan juga keji. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali menjelaskan lagi bahawa jika demikian keadaannya, maka dia perlu mengekang nafsunya dengan kekangan takwa, supaya nafsu itu kekal dimilikinya tanpa terputus daripada dirinya. Bahkan nafsu itu tunduk patuh kepadanya dan tidak melampau batasnya dengan melanggar undang-undang syarak. Seterusnya, dia perlu menggunakan nafsu itu dalam melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan dan perkara-perkara yang boleh mendapat petunjuk hidayah daripada Allah, di samping mencegah nafsu daripada melakukan perkara-perkara yang membawa kepada kebinasaan dan juga kerosakan. Jadi inilah di antara usaha yang boleh dilakukan oleh seseorang abid yang ingin mencari jalan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, dia sekarang mulai merentasi akabah penghalang ini, di samping memohon pertolongan Allah Azza wa Jal di atas yang demikian itu, supaya ia mencapai kejayaan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan bertanya, bagaimana keinginan nafsu ini dapat diatasi, sedangkan kita tahu bahawa kita sentiasa ingin memuaskan nafsu dan juga keinginan-keinginan yang selalu berada di hadapan kita. Sebenarnya keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan perasaan ubudiyah yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala
yang disirami dengan ibadat-ibadat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan memperkuat dan memperteguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan keimanan tersebut akan menjadi dorongan yang kuat kepada seseorang untuk melakukan ibadat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diketengahkan oleh Imam Al-Ghazali dalam usaha untuk menangani atau merawat nafsu ini, walaupun nafsu ini merupakan perkara yang sentiasa ada di dalam diri kita, nafsu ini merupakan tunggangan dan alat yang ada dalam diri kita, yang telah dilengkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yang membezakan manusia daripada malaikat. Namun nafsu inilah sebenarnya yang menjadi pendorong kepada kita untuk berusaha. Keinginan untuk memiliki menyebabkan kita rajin dan berusaha. Keinginan untuk mendapatkan kedudukan menjadikan kita tekun dan bersungguh-sungguh dalam melakukan segala kerja dan amalan-amalan harian kita. Namun keyakinan kita kepada Allah menyebabkan usaha kita ini sama sekali tidak boleh dilakukan dengan cara menzalimi orang lain, dengan cara hasad dengki, sombong dan angkuh yang boleh membawa kepada kemudaratan dan kemusnahan dalam kehidupan manusia. Para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah, jika demikian, sekarang seseorang abid itu mulai merentasi akabah dan penghalang-penghalang tersebut. Tak kala dia selesai merentasi akabah-akabah penghalang itu, lantas dia kembali kepada niat ataupun qasad, iaitu hendak mengerjakan ibadat kepada Allah. Tetapi tiba-tiba terdapat gangguan-gangguan dan rintangan lain yang merintangi dirinya dari terus melakukan ibadat tersebut. Maka gangguan-gangguan dan rintangan itu membimbangkan hatinya untuk menumpu sepenuhnya kepada maksud ibadat. Di samping itu, dia juga akan menyekatkan dirinya daripada mencurahkan tumpuan sepenuhnya kepada tujuan ibadat itu menurut sebagaimana yang sewajarnya. Oleh itu, dia terus meneliti dan berfikir sehingga kemudiannya dia mendapati ada 4 gangguan yang menghalang dan merintangi usahanya untuk menjadi seorang yang abid dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Halangan yang pertama yang akan berlegar di dalam benak pemikiran seseorang abid itu di saat ia berusaha untuk melakukan ibadat dan taat kepada Allah. Yang pertama, kerisauan mereka terhadap rezeki dan sumber rezekinya. Dan yang kedua, kebimbangan terhadap bahaya yang boleh menakutkan dirinya dan mengancam masa depannya. Dan yang ketiga, kesusahan-kesusahan dan segala bala bencana yang akan dihadapinya bila ia menumpukan perhatian untuk beribadat kepada Allah. Dan yang keempat, bermacam-macam jenis yang difikirkan berkaitan dengan qada dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah 4 perkara yang akan difikir oleh seseorang abid setelah ia berjaya